Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya Rabbi ma'alamtana an nahmad wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudi menonton video ini. Yang pertama, saya nak respon kepada apa respon yang diberikan oleh seorang yang kami tegur pada beberapa hari yang lepas tentang isu pemakaian yang mengaibkan ketika mempromosikan produk-produk dia. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada seorang tu yang bernama Kak Cik Non. Kak Non ke Cik Non gitulah. Alhamdulillah kita berjaya membuat satu gerakan untuk mereport akaun dia. Cumanya saya dapat tahu semalam ada pula akaun baru yang telah dibuat. Dan saya juga menegur pada hari semalam, iaitu tentang seorang yang saya tegur dah kali kedua tak silap saya, dan juga sahabat saya Piu Amin ada penegur, dan juga orang-orang lain pernah menegur, iaitu perbuatan mempromosikan produk. Jual produk tak ada masalah, nak jual produk asalkan produk tu berkualiti dan patuh KKM dan sangat baik untuk kesihatan, silakan jual. Saya tak larang langsung penjualan produk, apa saja produk, asalkan halalan tayyiban kalau boleh. Namun, kaedah digunakan untuk mempromosikan produk dengan memperagakan tubuh badan, dengan memperagakan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh simpan ataupun suruh jaga, khususnya bagi orang perempuan. Tak nafikan orang lelaki dia juga untuk mempromosikan produk dengan memperagakan tubuh. Jangan anggap orang perempuan saja, orang lelaki pun ada. Bila mana kita over memperagakan sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sayugianya kita perlu ditegur. Dan teguran tersebut bukan bermakna untuk mengaibkan. Sedangkan kita tak sedar selama ni kita buat aib diri kita sendiri. Kita tonjolkan kepada orang, dan orang melihat bukan nak melihat produk, orang nak melihat kamu. Kalau kamu seorang isteri, dayus suami kamu membenarkan isterinya berbuat macam tu, dayus. Dan dayus ni tak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu seorang anak dan belum berkahwin lagi, maka berdosa ayah kamu kalau dia tak tegur perbuatan kamu. Kalau tegur lain. Ni kalau dia tak tegur perbuatan kamu, bahkan bangga pula dengan perbuatan kamu itu, maka itu dosa yang sangat besar sebagai seorang ayah bila mana melihat anak seperti itu. Dan berdosa juga bagi ahli keluarga yang tidak pernah menegur perbuatan ahli keluarga yang lain. Maka jika tidak ada orang yang menegur, kami tampil ke hadapan untuk menegur, tapi teguran yang diterima ialah tuduh kita pula duduk layan video dia. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi kata, man ra'a minkum munkara, sesiapa yang melihat satu kemungkaran. Tafsiran ulama muhaddisin membahaskan pada bab ni, ra'a maksudnya lihat. Kalau kita ternampak orang buat maksiat, kadang-kadang keluar iklan, ternampak, kita tahu, bila ternampak kita tahulah. Ataupun orang bagi tahu. Dia kata, Pak Mat, Cik Kiyah berzina contoh. Pak Mat, Cik Kiyah tak pakai apa-apa contoh. Duk jalan tengah jalan. Pak Mat tengok tak? Pak Mat tak tengok. Tapi Pak Mat sebagai ketua kampung, dia ambil lah makluman perkara tersebut dan buat siasatan. Dan ternyata betul. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, situasinya hampir sama. Dan bukan hamba seorang yang tahu perbuatan ini, tapi seluruh yang ada laman sosial Facebook dan Instagram, kalau tarik saja nama KKKM ni, Masya Allah, tabarakallah, yang keluar macam tu. Hamba teringat lagi waktu kali pertama hamba menegur beberapa tahun yang lepas kalau tak silap. Tapi ada salah seorang daripada ahli keluarganya mengugut. Datang nak mari keripuh, nak pukul hamba. Cari mana kau, kat mana. Jadi akhirnya hamba mengalah. Waktu tu mungkin tak kuat lagi iman. Tak ada lagi hashtag ada hamba takut. Tapi kali ni hamba tak boleh biarkan perkara ni berulang dan berulang. Tu sebab saya mendesak. Bukan setakat daripada zaman Pakatan Nasional, Perikatan Nasional, zaman Pakatan Harapan, zaman Barisan Nasional memerintah lagi. Hamba dah bersuara bahawa isu ni kena ketatkan. SKMM jangan tengok saja. Kena ada skuad dari sudut yang memperdalami ilmu agama, minta tolong dengan JAKIM. JAKIM hantar pegawai-pegawai ke SKMM kalau boleh. Kalau hamba tak tahu, tak tahulah. Kalau tak ada lagi, hantar pegawai-pegawai
pergi ke sana untuk pantau perkara-perkara yang mencari maruah agama Islam yang dilakukan oleh orang Islam dan juga orang yang kafir. Perlu buat mana dia segera. Sebab kita tahu kalau Facebook dia ada, kalau kita report memang kena. Tapi Instagram ni lain sikit. Dia punya liberalnya cukup melampau. Maka perlu ada orang-orang yang memiliki akaun-akaun untuk kita nak counter balik puak-puak ni. Tapi masing-masing berdiam diri, tidak mahu menegur. Apa salahnya tuan-tuan menegur? Jangan nantikan asatizah, ustaz-ustaz, orang-orang ni, orang-orang tu, ke sana, ke sini saja yang menegur, tapi kalian senyap saja. Nak komen pun takut. Sedangkan Nabi kata, siapa yang menegur, melihat kemungkaran, dia kena tegur dengan kuasa. Kita tak ada kuasa. Saya bukan Perdana Menteri. Saya juga bukan menteri. Saya hanya seorang bekas. Saya seorang ustaz. Orang nama ustaz pun takut sebab dia kata jangan letak nama ustaz sebab mu tak layak. Tak apa. Panggil saya Said Bakri saja. Ali Yahya. Kemarah juga sebut Said. Saya hanya seorang manusia biasa yang cuba menegur perbuatan-perbuatan yang berlaku. Mendedahkan keaiban yang dibuat secara sendiri. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya maklumkan sekali lagi. Selagi mana hayat di kandung badan, nyawa masih ada, kesihatan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hamba akan menegur sehabis mungkin dan sebaik mungkin. Mungkin teguran hamba itu salah, menyebabkan orang makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setakat ni hamba rasa itu yang terbaik untuk menegur. Sebab kebanyakan yang hamba PM ataupun DM memang tak balas. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah bersama sama-sama kita. Bukan saya seorang, bukan semua para asatizah, tapi keseluruhan masyarakat. Buka mata. Bayangkan anak kita 10 tahun, 20 tahun akan datang macam mana. Kalau tahun 2020 dah teruk macam ni tuan-tuan sekalian, boleh bayang tak anak-anak kita nak hadapi suasana macam mana nanti? Saya duk bayangkan anak saya ada 5 orang. Saya ada anak perempuan, saya ada anak lelaki 4 orang. Kalau suasana sekarang ni teruk dah tuan-tuan macam Allah SWT, bagaimana kehidupan mereka waktu mereka remaja, waktu mereka dewasa satu masa nanti, waktu kita tak ada dah nanti. Itulah menyebabkan kita kata takut sangat. Itu sebab melentur buluh biadara rebungnya. Dan mengubat ataupun merawat, mencegah lebih baik daripada kita mengubati. Baik kita cegah awal-awal puak-puak ni. Maka saya lancarkan kepada sahabat-sahabat semua, marilah sama-sama kita pakat-pakat report akaun dia. Bukan setakat tu, kalau boleh tuan-tuan jangan beli selagi mana dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan beli. Selagi mereka dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu, tak mohon ampun kepada Allah nombor satu, bukan kepada manusia, kepada Allah, maka jangan beli tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beli juga, ibarat tuan-tuan telah melaburkan duit itu untuk membiarkan dia terlalu over dan lebih melampau, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah merakamkan kalam Nabi Allah Musa AS. Nabi Musa mengadu kepada Allah, wahai Allah, kamu berikan kepada Fir'aun kekayaan yang cukup banyak yang menyebabkan dia lupa kepadamu, wahai Allah. Maka diminta oleh Nabi Allah Musa AS agar Allah tarik balik pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak minta setara tu, kita nak minta agar dia sedar saja perbuatan itu perbuatan salah. Maka insya-Allah hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, agar dia kembali ke pangkal jalan. Minta maaf kalau hamba terkasar bahasa, tersilap bicara, kita tegur kerana sayang sesama Muslim, bukan untuk menjauhkan antara kita satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Said Bakri Ali Yahya. #ada hamba takut.